warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi kita diizinkannya untuk bertemu dalam rumahnya pada malam ini untuk menyambung pengajian kita dalam kitab Di Balik Tabir Kematian. Pertemuan akhir kita pada bulan September, dan pada bulan Oktober lepas kita bercuti sebab saya mengerjakan ibadah umrah. Dan hari ini ialah menyambung pengajian kita dalam tajuk Luasnya Rahmat Allah. Dan ini adalah bacaan kitab yang akhir. Habis dah kitab lepas ni. Lepas ni habis lah boleh kombo. Ya? Habis dah. Ya? Kena pula tu malam pilihan raya kan. Dan seingat saya kita mula baca kitab ni tahun 2017. 5 tahun nak habiskan kitab ni. Macam-macam berlaku kan. Ya? Asalnya kitab ni, nama kitab ni asalnya kehidupan dan sesudah kematian dan kehidupan sesudahnya. Kitab yang sama tapi nama tajuk yang lain. Kalau tuan-tuan masih ingat, kitab tu terbakar waktu kereta saya terbakar kan, 2018. Kemudian kita bercuti rehat 2 tahun Covid, dan hari inilah adalah penghabisan insya-Allah. Ya. Pada muka surat 359, tajuk Di Balik Tabir Kematian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang tentang kiamat dan sirat. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, siapa yang kalian dapati di hatinya ada kebaikan meskipun hanya seberat wang dinar, keluarkanlah ia dari neraka. Setelah mengeluarkan sejumlah manusia, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, di dalam sana kami tidak meninggalkan seorang pun dari yang telah Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah Ta'ala berfirman lagi, kembalilah. Siapa yang kalian dapati di hatinya ada kebaikan meskipun hanya seberat setengah wang dinar, keluarkanlah ia dari neraka. Setelah mengeluarkan sejumlah manusia, para malaikat berkata pada Tuhannya, wahai Tuhan kami, di dalam sana kami tidak meninggalkan seorang pun dari yang telah Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah Ta'ala berfirman lagi, kembalilah. Siapa yang kalian dapati di hatinya ada kebaikan meskipun hanya seberat zarah, keluarkanlah ia dari neraka. Setelah mengeluarkan sejumlah manusia, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, di dalam sana kami tidak meninggalkan seorang pun dari yang telah Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allahu Akbar. Hadis kursi yang bicara tentang kiamat, yang mana begitu rahmatnya Allah Ta'ala ni luas, sehingga orang yang seberat zarah imannya pun diterima masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah. Kita dah bincang pada siri yang lepas bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan 2 orang
yang daripada ahli neraka keluar. Dua orang ni suruh keluar. Maka dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan badannya penuh dengan luka, dengan darah, kerana dia dibakar oleh api neraka. Keluar dia. Maka Allah tanya kepada mereka, kamu tahu tak kenapa kamu masuk neraka? Kerana kamu telah melakukan dosa-dosa sekalian, kerana kamu tidak taat pada Allah, kerana kamu telah derhaka pada Allah. Dibuka satu-satu dan akhirnya mereka mengaku, ya memang kami ni layak masuk neraka. Kemudian Allah kata, kembalilah kalian masuk neraka balik. Maknanya Allah nak tanya macam tu je. Maka mereka pun kembali. Seorang daripada mereka ni masuk neraka, seorang lagi tak nak masuk neraka, duduk kat tepi pintu neraka. Setelah beberapa ketika, kedua-duanya dipanggil semula. Maka mereka pun menghadap Allah Ta'ala dan Allah kata pada yang masuk neraka tadi, kenapa kamu setelah aku perintahkan kamu balik, kamu terus masuk ke dalam neraka? Maka katanya, ya Rabb, sesungguhnya keadilan engkau sangat tepat. Bila engkau telah mengadili aku dan aku layak masuk neraka, maka aku terima kerana memang itulah dosa aku, kesalahan aku. Dia reda. Seorang lagi ditanya, kenapa bila aku perintahkan kamu masuk neraka, kamu tak nak masuk? Katanya, ya Rabb, sangkaan baikku kepadamu cukup tinggi, sehingga bila aku memikirkan engkau telah memanggil kami keluar, takkanlah engkau tergamak nak biarkan kami masuk ke dalam neraka semula. Maka kata Allah Ta'ala, masuklah kamu berdua ke dalam syurga Allah dengan rahmatku. Kenapa? Kerana seorang itu, dia tahu bahawa dosanya tadi itu maknanya dia masih ada iman. Kerana keimanan dia yang kecil itulah Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga balik. Yang seorang lagi itu kerana apa? Kerana sangkaan baiknya pada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyebut, barang siapa Allah Ta'ala akan menurut sangkaan hambanya. Kalau hambanya sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Kalau hambanya sangka buruk pada Allah, maka dia akan dapat keburukan. Maka sentiasalah kita husnuzan, sangka baik kepada semua yang ditetapkan Allah. Sangka baik, kan? Waktu kita dah ditipu musibah, kita sangka baik. Kadang-kadang orang mengeluh, kenapa ya Allah kau uji aku macam ni, ya Allah, sakit ni ya Allah. Ya Allah, tak cukup lagi ke apa yang aku dah alami sekarang ni. Itu mengeluh. Kalau kita sabar, kita reda, kita ikhlas, kita sabar kerana ya Allah, tentulah engkau yang lebih tahu apa yang aku dapat ini, yang terbaik untuk diriku. Sangka baik, sabar kita ni. Maka disitulah Allah Ta'ala terima sangkaan baik kita itu, dan jika kita mati dalam keadaan baik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayaiku tentang hadis ini, silakan engkau membaca firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaslimu misqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat zarah. Dan jika ada kebajikan walaupun sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya dari sisinya pahala yang besar dari sisinya. Surah An-Nisa ayat 40. Di sini pun dah terangkan bahawa Allah tak akan zalimkan seorang tu walaupun sebesar zarah, jika dalam hatinya ada iman, kebajikan walaupun sikit. Ini rahmat Allah. Lepas tu ayat yang kita bacakan tadi, orang yang paling berdosa besar, ayat surah Az-Zumar ayat 53 adalah ditujukan kepada mereka yang paling banyak dosa, yang dah down, yang rasa macam tak ada harapan dah, memang aku ni tak layak dah masuk syurga. Orang beginilah Allah Ta'ala pujuk dia. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Siapa dia ni? Orang yang melampaui batas dengan perbuatan maksiat. Waktu muda dulu dia tak solat, apa semua. Dia rasa entah mati nanti manalah aku duduk nanti. Dah putus asa dah. Kata Allah, la ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaan dia. Maka inilah yang dikatakan bahawa walaupun kebaikan kita seberat zarah, maka mana tahu itulah sebab kita masuk syurga. Lepas tu kita tak boleh nak hukum orang suka hati. Kamu masuk neraka, kamu mati nanti tak tahulah, tak ada syurga untuk kamu. Hatta pada orang kafir sekalipun tak boleh kita katakan dia masuk neraka secara khusus.
Jiran kita acung mati, sial mati masuk neraka dia kan. Tak boleh kan. Tapi kita secara umum boleh. Orang kafir mati di neraka tempat. Kerana kita tahu itulah janji Allah Ta'ala. Syurga ini hanya tempat orang beriman. Itu secara umum. Secara khusus sebut siapa orang dia tak boleh. Walaupun orang kafir. Tak boleh kita menempatkan orang tu. Kan? Ni yang perlu kita berhati-hati bila berkata-kata. Nabi SAW meneruskan hadis di atas. Maka Allah Ta'ala berfirman, para malaikat telah memintakan syafaat, para nabi telah memintakan syafaat, dan orang-orang mukmin juga telah memintakan syafaat. Yang tinggal hanyalah Zat yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Lalu Allah menggenggam dengan genggaman dari neraka, dan keluar darinya sekelompok orang yang sama sekali tidak pernah beramal baik. Mereka seperti arang, hitam, legam sekujur tubuhnya akibat dibakar api neraka. Mereka lalu dilempar ke sebuah sungai di mulut syurga yang disebut Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian mereka keluar dari sungai itu seperti tumbuhan kecil keluar dari tanah yang habis terkena air banjir. Bukankah kalian sering melihat tumbuhan kecil di sela-sela batu dan pohon, di mana bahagian yang terkena sinar matahari akan berwarna sedikit kuning dan hijau, sedangkan yang berada di keteduhan menjadi putih. Para sahabat pun mencelah, seperti engkau pernah bertani. Baginda meneruskan, lalu mereka keluar bagaikan mutiara, mereka mengenakan kalung, sehingga para ahli syurga dapat mengenali mereka dan berkata, mereka itulah orang-orang yang dibebaskan Allah, yang dimasukkan Allah ke dalam syurga tanpa melakukan amal kebajikan. Allahu Akbar. Masuk ke syurga tanpa amal kebajikan. Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam syurga. Apapun yang kalian lihat, itu adalah untuk kalian. Mereka berkata, ya Rabb, Engkau telah memberi kami pemberian yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara orang-orang di seluruh alam. Allah berfirman, di sisiku ada pemberian untuk kalian yang lebih baik daripada pemberian ini. Mereka bertanya, wahai Tuhan kami, apa lagi yang lebih baik daripada pemberian ini? Allah berfirman, keredoanku. Dan setelah itu aku tidak akan murka lagi kepada kalian untuk selamanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Akbar. Ini yang dikatakan bahawa setelah di pada mahsyar, sebahagian orang tak dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi tak dapat. Nabi tak nak pandang dia sebab katanya bukan dalam kalangan umatnya. Mana lagi ni Nabi tak pandang? Malaikat pun tak dapat nak bagi syafaat. Kawan-kawan soleh pun tak ada. Kawan-kawan soleh dia boleh bagi syafaat kepada kawan-kawan dia waktu hidup. Bagi syafaat pun tak ada nak samakan dia. Habis sama siapa lagi yang kami nak harapkan? Tinggal Allah sahaja. Maka Allah akan keluarkan mereka ini yang tak pernah berbuat amal pun, tapi mereka ni ada iman. Tak pernah beramal. Semayang tidak apa, paling teruk lah ni penjahat. Beriman tak beriman, ada orang Islam macam tu di Islam. Tapi dikeluarkan juga dengan rahmat Allah. Kan? Dibasuh, dicuci dengan air sungai kehidupan. Dipakaikan kalung ahli neraka, bekas baduan. Tapi itu dah kira baik dah tu, masuk syurga. Syurga yang penuh kenikmatan. Apa yang kau nampak semua milik kau. Ya Allah, kata dia. Rasanya tak ada orang lain yang dapat nikmat macam ni, kata dia. Dia seolah-olah rasa dialah yang paling dapat nikmat. Sedangkan itu baru nikmat sikit. Baru syurga yang paling bawah. Belum lagi yang atas. Dia rasa macam dialah orang yang pertama yang dapat nikmat macam ni. Punyalah besar nikmat Allah. Sampai dia rasa tak ada orang lain yang dapat nikmat macam ni. Kemudian kata Allah, kamu tahu tak ada satu benda lagi yang kamu dapat lebih baik daripada ni? Apa dia ya Allah? Apa benda yang lebih baik daripada harta benda yang kau bagi aku sekarang ni? Keredaanku. Katanya kamu dapat reda Allah. Dan keredaan Allah ini kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi hari kemurkaan Allah setelah itu. Allahu Akbar. Ayat ini, hadis ini dikhususkan kepada kita supaya jangan putus asa daripada rahmat Allah. Punya sayangnya Allah ni, kita bunuh diri kita, campak diri kita, hina diri kita sekalipun, ya, jangan sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Bunuh diri maknanya bunuh, kita sangka tu bunuh diri, ni mesisian dia ni, seksa dia mati dia. Siapa tahu dia masuk syurga. Kita yang melihat cara kematian orang, sama ada kematian tu cara baik, apatah lagi cara maksiat. Mati di sarang pelacuran, mati ketika mabuk minum arak, mati ketika main judi, mati ketika sedang bermaksiat apa-apa.
Maka kita yang melihat ini, jangan sesekali kita sangka buruk pada dia. Kerana itu adalah ketetapan Allah. Kan, sangka baik, insya-Allah Allah terima amal dia. Sebab itulah yang disarankan pada kita setiap kali lepas solat, imam akan tanya, apa kita nak saksikan pada jenazah ini? Maka kita jawab baik. Kenapa kita nak jawab baik? Sebab kamu akan menjadi saksinya di akhirat nanti. Kalau kita cakap baik, maka kebaikanlah. Kalau kita kata tak baik pun, jahat dia ni, kan, dekat Taman Keramat Permai dia lah paling jahat sekali, kan. Cakap itu kan. Maka dekat akhirat besok Allah tanya, kenapa kamu kata jahat? Bagi kesaksian. Apa kita nak buktikan? Kita punya amal pun tak tahu nak buktikan macam mana, tiba-tiba nak cari amal orang lain pula. Maka disitulah kita kena sentiasa sangka baik pada Allah. Allah ni memang nak masukkan kita ke dalam syurga. Memang, kan? Kalau boleh semua orang, syurga ni luas, memang nak bagi masuk dah, kan? Tapi kita yang nak pilih masuk neraka. Wa ya'zubillah min zalik. Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu, dia berkata, pada satu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami. Baginda bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umatku, ada seorang nabi yang disertai seorang pengikut, ada seorang nabi yang disertai dua orang pengikut, ada seorang nabi yang tidak disertai walaupun seorang pun pengikut, dan ada seorang nabi yang disertai oleh sebuah kaum keluarga. Kemudian aku melihat satu rombongan besar dan aku berharap itu umatku. Tetapi tiba-tiba dikatakan kepadaku, itulah Musa dan para pengikutnya. Aku disuruh melihat lagi dan aku melihat satu rombongan besar lain yang memenuhi segala ufuk. Aku disuruh melihat ke sana kemari. Akhirnya aku melihat satu rombongan yang sangat besar. Dikatakan kepadaku, lihatlah itu umatmu. Di antara mereka ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Nabi cari umat dia. Nabi kata, aku telah diperlihatkan. Diperlihatkan tu ketika malam Mi'raj, Nabi dilihatkan. Setiap umat tu ada, setiap Nabi tu ada pengikut dia. Seorang, ada dua orang, ada yang langsung tak ada umat, ada yang bersama keluarganya saja. Nabi Musa antara yang paling ramai sekali umat dia. Dan kemudian Nabi cari, mana umatku? Akhirnya cakap, ini umat kau paling ramai. Paling ramai, tak tahu berapa puluh ribu. Kata Allah Ta'ala, setiap umatmu itu, setiap dalam rombonganmu ini, dalam umatmu ini, ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisap. 70,000 je. Katakanlah ada berjuta-juta orang ketika itu umat Islam, 70,000 je ada tiket VIP masuk syurga tanpa hisap. Selanjutnya para sahabat semua bubar, nak balik dah. Namun Rasulullah SAW belum memberi penjelasan lebih terperinci kepada mereka. Akibatnya mereka membicarakan hal itu di antara mereka sendiri. Mereka pun bincang. Sebab apa? Dia tak tanya lebih. Lepas Nabi saya cakap macam tu, sahabat pun ada yang dah balik. Dan ada yang rasa macam dia nak ulas balik apa yang Nabi sebut tadi. Ada yang berkata, kita ni lahir dalam zaman musyrik, kemusyrikan, dan baru sejak akhir ni kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin mereka yang 70,000 ni anak cucu kita. Kita tak layak. Ini kata sahabat-sahabat. Kita tak layak, kata dia. Pembicaraan mereka akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, bukan begitu maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpaling pada pengubatan dengan besi panas, tidak bertenung dan tidak memakai jampi-jampi, serta tidak suka meramal. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Lalu berdirilah Uqasyah radhiyallahu dan berkata, ya Rasulullah, tolong doakan aku, mudah-mudahan aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah, kata Uqasyah. Baginda bersabda, kamu termasuk di antara mereka. Untung dia, sebab dia tadi angkat tangan terus. Ya Rasulullah, doakan aku nak masuk 70,000 tu. Kamu termasuk. Dia kata. Seorang sahabat yang lain pula bangkit dan meniru permintaan Uqasyah. Ya Rasulullah, aku pun nak macam Uqasyah juga, doakan aku. Kata Nabi, sayangnya kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya lambatlah, Uqasyah dah ambil dah kota tadi tu, kan. Kemudian itu nak katakan bahawa 70,000 ni dalam hadis lain menyebut bahkan lebih daripada itu yang Nabi doakan. Bukan setakat 70,000 tu, ramai lagi, kan. Sebab tu kita jangan putus asa minta, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisap. Tanpa hisap. Tanpa hisap ni macam mana? Tanpa hisap. Kalau kita lalu kat tol, ada tol yang tiket, tak ada sekarang ni.
tersinggung, smart tag, RFID. Orang yang tanpa hisap ni tak ada tol langsung, zoom laju kan. Kalau bawa 160 jalan terus. Tak adalah kalau kita lalu kat smart tag ke RFID ke, kena berhenti juga kan. Ikut nasib kadang-kadang kena berundur, lajak sikit, masuk balik, lajak sikit, masuk balik kan. Tu masalah kita kan. Maknanya walaupun kita rasa ini paling cepat ni, palang terus terbuka, ada masa dia tak buka kan. Kena undur kan, masuk undur, buka masuk. Orang belakang dah makin amunah kan. Tapi syurga tanpa hisap ni tak ada tol langsung. Kan best kan. Ada ke manifesto tanpa tol? Tahun ni ada? Ada ke? Tak berani orang nak buat kan. Kan nak kaitkan lah dengan isu semasa kan. Tak ada pula kita dengar kan mana-mana parti kata kita bentuk kerajaan, tol semua dihapuskan. Tak ada pula kan. Kalau ada, baguslah. Tanpa hisap, zoom, jalan teruskan. Allahu Akbar, raju kita bawa kan. Yang boleh perlahankan kita ialah speed trap je kan. Speed trap tu kan. Kita pun berhenti, slow je lah ikut lorong tengah tu kan. Jadi nak katakan bahawa inilah laluan dia masuk syurga tanpa hisap. Amr bin Hazim Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW pernah mengurung diri dari kami selama 3 hari. Nabi tak nak jumpa orang selama 3 hari. Baginda hanya keluar rumah untuk solat fardu je. Azan Nabi keluar, betul Nabi balik. Setelah selesai solat, baginda terus balik. Pada hari keempat, baginda keluar bertemu kami lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau mengurung diri dari kami sehingga kami mengira ada sesuatu perkara yang terjadi pada engkau. Kenapa kau kurung diri? Ada apa-apa ke yang berlaku? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaanku baik-baik sahaja. Sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla, Tuhanku Allah Azza wa Jalla berjanji kepadaku akan memasukkan 70,000 orang dari umatku ke syurga tanpa hisap. Allah janji umat engkau ni 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Selama 3 hari aku mohon tambahan kepada Allah. Ya Allah, lebihkan lagi ya Allah, lebihkan lagi ya Allah, umatku ramai ya Allah. 70,000 tak cukup. Selama 3 hari ini aku mohon tambahan kepadanya dan aku mendapati bahawa Tuhanku Maha terpuji, Maha kaya lagi Maha pemurah. Untuk setiap orang daripada 70,000 itu, dia memberi tambahan kepadaku 70,000 orang lagi. Allahu Akbar. Setiap 70,000 tu dapat 70,000 lagi. 70,000, satu orang dapat 70,000 tu bawa 70,000 lagi. Kira lah sendiri macam mana. Allahu Akbar, luasnya rahmat Allah Ta'ala. Aku bertanya, ya Rab, apakah umatku akan mencapai jumlah sebanyak itu? Cukup ke untuk umatku semua tu? Kalau setiap 70,000 orang tu bawa 70,000 lagi, cukup ke umat aku untuk masuk syurga tanpa hisap tu? Allah berfirman, aku akan mencukupkan jumlah itu untukmu dari orang-orang Arab Badui. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ahmad dan At-Tabrani. Ada yang riwayat mengatakan bahawa aku akan mencukupkan selagi mana mereka ni tak melakukan kesyirikan. Tak buat syirik. Maknanya selagi ada iman, kita ni ada peluang besar masuk syurga tanpa hisap. Masya Allah. Ini yang kita nak tuan-tuan. Buat apa lama-lama duduk kat padang mahsyar, kena hisap. Buat apa lama-lama kita nak meniti kat titan sirat. Buat apa lama-lama nak kena timbang dekat neraca al-mizan. Masuk syurga, terus mati je, bangkit. Sekejap je kat padang mahsyar, terus masuk syurga. Dekat padang mahsyar tu kena juga duduk. Allah Ta'ala biarkan kita lama sikit kat situ, tapi di bawah naungan arasy Allah, di satu tempat VVIP, dipayungi rahmat Allah, kemudian terus masuk syurga tanpa hisap. Allahu Akbar. Abu Zal Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihissalam menampakkan diri kepadaku di pinggir Al-Harah. Al-Harah ni sebuah tempat di daerah Madinah. Dia berkata, sampaikan berita gembira kepada umatmu bahawa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dia masuk syurga. Aku bertanya, wahai Jibril, meskipun orang tu pernah mencuri dan berzina? Jibril menjawab, ya, meskipun dia pernah mencuri dan berzina. Aku ulang lagi pertanyaanku, meskipun dia pernah mencuri dan berzina? Jibril berjawab, meskipun dia pernah mencuri, berzina atau minum khamar. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala akan masukkan setiap umat Nabi yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala ke dalam syurga semuanya. Abu Darda radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW membacakan ayat, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 syurga.
Surah Ar-Rahman ayat 46. Aku lalu bertanya, walaupun dia pernah mencuri dan berzina, wahai Rasulullah. Beliau mengulangi ayat itu lagi. Aku bertanya lagi, kata Abu Darda, walaupun dia pernah mencuri dan berzina, wahai Rasulullah. Baginda pembaca ayat itu lagi. Aku bertanya lagi, walaupun dia pernah mencuri dan berzina, wahai Rasulullah. Baginda pun bersabda, walaupun hidung Abu Darda patah. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dia akan, orang yang mati, orang-orang yang takut ketika nak mati, dia akan dapat dua syurga. Dua syurga ni apa? Kata ulama, syurga pertama ialah dia nampak ketenangan tu, bayangan syurga, ketenangan tu. Ketika dia ambang sakarat, nyawa kat garah ni, dah nampak syurga dah. Kerehatan, kenikmatan. Inilah yang dijanjikan. Dia rasa puas, kepuasan. Apa yang kita rasa bila kita dah dapat apa yang kita target? Seronok. Kan? Target apa? Aku target mesti aku nak habiskan aku punya master PhD dari sudut pendidikan. Dapat segenggam master PhD, puas. Dengan penat lelah kita. Aku target aku nak dapatkan projek ni. Dapat projek tu, puas. Aku target besok aku nak menang pilihan raya, aku menang bentuk kerajaan. Puas. Kan? Makna kata kepuasan itu dirasai oleh orang yang mati juga. Tapi kepuasan itu berupa kepuasan yang tidak akan terputus-putus. Itu syurga yang pertama. Syurga itu maksud nikmat. Puas setelah penat aku berlelah, penat aku semayang, penat aku puasa, penat aku beribadat, penat aku berzikir, apa saja yang Allah suruh aku buat. Tiba-tiba meninggal dunia, nampak bayangan syurga, dia rasa puas. Dan kepuasan itu tidak akan hilang daripadanya selama-lamanya. Kalau kita beli kereta baru, seronok. Kalau boleh nak tidur dalam kereta kan, dapat naik Tesla kan? Baru Tesla lagi. Duduk dalam kereta tu, kalau boleh tak nak keluar rumah, tak nak keluar kereta, duduk je kan, seronok. Tapi dah sebulan jemu. Akhirnya letak kat garaj, bawa sesekali-sekala kan, dah jemu. Tapi kepuasan nak mati ni, dia tak akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, syurga yang sudah di akhirat nanti. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda lagi, pada hari kiamat nanti, seorang pemeluk agama lain ditolakkan kepada setiap orang mukmin. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tebusanmu dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memeluk agama lain ditolakkan kepada seorang mukmin, lalu dikatakan kepadanya, inilah tebusanmu dari neraka. Setiap orang kafir, dia akan diberikan kepada orang Islam, maka orang kafir inilah yang akan jadi tebusan kita. Aku tak nak masuk neraka, ni tebusan aku. Dia tolak orang kafir tadi. Maka itulah yang diberikan kepada orang yang beriman. Dari Abu Bardah, Nabi SAW bersabda, la yamutu rajulun muslim illa adkhalallahu makanah an-nara yahudiyan aw nasraniyah. Tidaklah meninggal seorang muslim melainkan Allah akan menggantikan tempatnya di neraka dengan seorang Yahudi ataupun Nasrani. Riwayat Muslim. Satu dibalas dengan satu. Umar bin Abdul Aziz sempat meminta Abu Bardah untuk bersumpah kepada Allah sebanyak 3 kali bahawa ayahnya benar-benar mendengar hadis ini daripada Rasulullah SAW. Dan Abu Bardah pun bersumpah. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah. Dia kata pada Abu Bardah, betul ke kau dengar hadis ni daripada Rasulullah? Cuba kau bersumpah 3 kali atas nama ayah kau. Bersumpah kepada Allah 3 kali yang kau dengar daripada ayah kau. Dia pun bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini hadis sahih. Nabi sebut benda ni. Setiap orang Islam yang mati, maka akan digantikan tempatnya di neraka dengan seorang Yahudi ataupun Nasrani. Itu tebusan dia. Allah, bagaimana kita memang peluang masuk syurga lah. Memang peluang. Memang berpeluang masuk syurga. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa dalam satu peperangan di tengah siang hari, ada seorang anak sedang dilelong. Jadi hamba. Siapa yang mau membelinya dengan harga paling tinggi? Lalu seorang wanita yang melihat anak itu dari dalam kemah suatu kaum, dengan susah payah wanita tersebut berhasil pergi ke depan diiringi oleh teman-temannya. Dia lalu mengambil anak itu dan memeluknya. Kemudian dibaringkannya si anak itu di sebuah tanah lapang dan dilindungi dari terik matahari. Sambil berkata, anakku, anakku. Orang-orang pun menangis menyaksikan peristiwa tersebut dan mereka meninggalkan perlelongan tersebut. Ini cerita tentang dalam waktu perang, tiba-tiba ada seorang yang jadi hamba, nak kena lelong. Tiba-tiba dalam kecoh-kecoh tu seorang ibu datang. Cari-cari, rupanya tu anak dia. Dia tarik anak dia tu, dia baringkan anak dia tu, dia halang daripada matahari. Sebab anak dia tu kena jemur kat tengah panas.
anakku ni. Maka orang pun sedih, orang pun menangis, tak jadi lelong budak tu. Baliklah kepada mak dia. Kemudian Rasulullah SAW datang dan berdiri di depan mereka. Berdiri di depan ibu dan anak tadi. Setelah mendengar ceritanya, baginda rasa senang dan atas kasih sayang mereka. Lalu baginda menyampaikan kabar gembira kepada mereka sambil berkata, kalian kagum terhadap kasih sayang wanita itu kepada anaknya? Allah kata, kagum tak kalian tengok seorang ibu sayang pada anaknya macam ni sekali? Nabi tanya pada sahabat. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi lebih sayang kepada kalian semua daripada kasih sayang wanita itu kepada anaknya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang-orang Muslim itu bersurai dengan gembira dan lega. Punya sayangnya Allah pada kita orang Islam, tuan-tuan. Sayang. Sebab itulah kita orang Islam ni disebut bersaudara. Saudara. Ya? Sebab kita ni akan saling menjamin antara satu sama lain ke akhirat nanti. Besok kita adalah satu keluarga di dalam syurga. Semua sama je, kan? Dalam syurga semua masuk syurga. Semua dapat insya-Allah. Tapi jaminan dia apa? Jaminannya ialah iman. Kalau iman tu masih ada. Bagaimana kalau iman tak ada? Mustahil iman tak ada dalam hati kita. Boleh jadi tak ada. Bagaimana ketika di hujung nafas kita nanti? Ayat yang selalu saya bacakan. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala dia teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman di dunia, maka Allah teguhkan ucapan dia, keimanan dia, dunia dan akhirat dia akan iman. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Dalam kalangan orang beriman, kalau terlalu melampau sangat jahat dia, terlalu sangat bermaksiat, tak ingat Allah langsung, di hujung usia Allah boleh ambil balik iman dia tu. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sebab tu tuan-tuan, memang syurga untuk kita dah. Tapi kita nak jaga iman tu je. Macam mana nak jaga iman tu? Kena jaga amal kita. Jangan terleka dengan maksiat, jangan terleka dengan dunia ni, jangan terleka sampai kita lupa kepada Allah. Hadis-hadis tadi sudah kami kemukakan dalam kitab Harapan yang memberikan kabar gembira kepada kita tentang betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kita berharap semoga Allah tidak memperlakukan kita berdasarkan apa yang harus kita terima, tetapi berkenan menganugerahi kita atas dasar kemurahan serta kasih sayangnya. Allahu a'lam bishawab. Habis kitab ini tuan-tuan. Selesai 5 tahun kita. Ya, dah boleh dah grade kita. Alhamdulillah tuan-tuan, ya. Maka inilah yang kita ceritakan dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, ataupun peristiwa kehidupan dan kematian sesudahnya, yang kita mulakan dengan detik awal sakaratul maut, sehinggalah kita melalui padang mahsyar, sehinggalah detik neraka, dan juga ke dalam syurga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau dipilih lagi untuk bulan depan, sekiranya saya dipilih lagi, kan? Kita bawa kitab yang barulah. Sekiranya saya tak dicalonkan lagi, saya reda. InsyaAllah tuan-tuan, ya. Ada orang bertanya saya sementara masih ada masa ni. Ada orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz nak pilih calon macam mana? Ni pengundi atas pagar lah ni. Saya bukan nak kempen, tapi nak bagi tahulah macam mana cara nak undi, Ustaz. Saya tak tahu nak pilih mana. Semua tak betul, kata dia. Dia je betul, kan? Semua parti tak betul, kata dia. Saya kata kita ambil lah mana yang menjadi lebih afdal. Pertama, ciri-ciri calon. Kalau calon Islam dengan calon bukan Islam, keutamanya pilihlah calon Islam. Walaupun calon Islam itu bukan daripada parti pilihan kita, kerana kemudaratan itu lebih ringan. Itu banyaklah hujah dia. Kedua, kalau calon bukan Islam dengan calon bukan Islam, mana nak pilih ni? Dua-dua bukan Islam ni. Tengoklah pada parti dokongan dia. Mana yang lebih menguntungkan Islam, maka ambillah dia. Itu pandai-pandai fikirlah sendiri. Yang ketiga, kalau Islam dengan Islam macam mana pula? Kalau Islam dengan Islam, cari yang paling baik agamanya, paling baik akhlaknya. Tak kisah parti mana pun, kita tengok akhlak dia baik, agama dia baik, dia bagus jadi contoh pada masyarakat, maka pilihlah dia. Sekiranya semua baik, semua baik ni, dia pun baik, akhlak dia baik, agama dia baik, semua baik, maka nak pilih mana? Tengoklah pada parti dokongannya, mana yang lebih menguntungkan kepada agama kita.
Allahu a'lam bisawab. Terpulang pada kita, walaupun kita undi sesiapa pun, pokok pangkalnya nasib kita tetap begini juga, kan? Ya, kerja kita pagi balik petang juga. Tapi penting juga untuk membuat perubahan kerana mereka yang menetapkan dasar yang membawa kepada kejayaan negara dan juga agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, selamat mengundi pada esok hari. Saya doakan mudah-mudahan kita dapat memilih satu kerajaan yang baik, yang adil, yang telus, yang boleh membawa harapan rakyat kepada masa depan yang lebih baik. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon perlindungan kepadamu, Ya Allah, daripada segala hasad dengki manusia, daripada gangguan jin dan syaitan, daripada segala wabak penyakit, daripada segala bala bencana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah hidup kami, Ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang berkat, yang halal di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada rezeki yang haram dan syubhah di sisi-Mu, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, Ya Allah. Jangan Kau pesatkan hati kami setelah Kau beri hidayah kepada kami, Ya Allah. Jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang berikan solat pada waktunya, Ya Allah. Orang-orang yang mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada segala fitnah dunia, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah kubur dan fitnah akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para sedikit, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami sedar, kami tahu kami tak layak pun bersama mereka, Ya Allah, tapi sungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu, Ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.